Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Akhirnya YB Anthony Locke memberikan peringatan kepada Syed Saddiq yang sombong lagi angkuh. Sekarang ini mau menjadi juara kononnya. Dengan secara terbuka mengkritik kerajaan, dengan secara terbuka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan perpaduan khususnya. Jadi mungkin dia lupa sahabat semua bahwa YB Anthony Locke juga memperingatkan bahwa Syed Saddiq ini bertanding bukan atas tiket, ya. Kalau saya tidak silap dia bertanding bukan atas tiket muda, tapi dia bertanding atas tiket Pakatan Harapan pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Dan dia juga disokong atas kemenangan beliau, disokong oleh pengundi-pengundi Pakatan Harapan. Jadi kiranya sahabat semua, kalau Syed Saddiq ini keluar daripada kerajaan perpaduan menarik sokongan, jadi beliau harus mengosongkan kursi muar ini. Dan ini adalah satu berita baik buat kita semua, sahabat-sahabat semua. Ya, kalau Syed Saddiq ini meneruskan langkah untuk mengkhianat, menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan, kepada Pakatan Harapan, beliau harus mengosongkan kursi Parlimen Muar agar pilihan raya kecil diadakan. Dan kita mahu kalau beliau masih bertanding di Muar, kita mahu supaya kerajaan perpaduan Pakatan Harapan khususnya meletakkan calon. Langgar tetap langgar, sahabat-sahabat semua. Jadi pilihan ada di tangan ya kepada seorang budak mentah, budak hingusan ini yang baru saja berkecimpung dalam politik tetapi bersikap angkuh. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah peringatan yang diberikan oleh YB Anthony Locke. Syed Saddiq jangan lupa dulu menang sebab disokong pengundi Pakatan Harapan. Itu antara peringatan YB Anthony Locke kepada Syed Saddiq. Ya, Setiausaha Agung DAP ataupun pemimpin nombor 1 DAP Anthony Locke mengingatkan Syed Abdul bahwa kemenangan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu di Parlimen Muar dicapai atas sokongan daripada pengundi PH. Menurutnya, Saddiq menang di kursi itu karena adanya persefahaman dengan PH bukan atas faktor kapasitinya sendiri. Beliau juga Menteri Pengangkutan berkata, DP turut menyokong Saddiq dan menggerakkan jentera pilihan raya sepanjang kempen ya bagi memenangkan pemimpin muda itu. Jadi Anthony Locke berkata, saya beri amaran ya kepada Syed Saddiq di Parlimen Muar, dia memang dia menang sebab mereka ada persefahaman dengan PH. Ya, kita tak letak calon di sana, DP sokong dan kempen mereka. Ya, bukan kemenangan pribadi Syed Saddiq di Muar katanya. Tambah lagi, jadi jangan lupa kemenangan dia di Muar atas persefahaman politik dengan PH. Kita beri 6 kursi kepada Muda tanpa ada pertandingan. Dia menang ketika itu atas blok PH. Ini sekali lagi telah disahkan juga oleh Anthony Locke. Dia menang atas blok PH walaupun dia tak bertanding atas logo PH tegasnya. Terdahulu Syed Saddiq mengundang kritikan penyokong PH apabila menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan ekoran keputusan kes rasuah membebitkan Zaid Hamidi. Dia tidak teragak-agak menilai kedudukan dalam menyokong kerajaan perpaduan jika tuntutan parti itu berkaitan perkembangan kes membebitkan Ahmad Zaid tidak diambil tindakan susulan oleh kerajaan. Itu antara amaran dan juga peringatan daripada YB Anthony Locke. Ya, jadi kalau kita lihat sahabat semua, selepas ya pengundian pada hari kemarin, Muda ataupun Syed Saddiq katanya belum putuskan tarik atau kekal sokong kerajaan, itu antara kenyataan beliau. Ya, presidennya Muda ini Syed Saddiq memberikan bayangan bahawa pihaknya masih belum memutuskan sama ada untuk menarik sokongan kepada kerajaan ataupun tidak. Bercakap kepada pemberita selepas mengundi di SK Taman Sutera di Perling hari ini kemarin, Syed Saddiq berkata sebarang keputusan akan dibuat bersama kepimpinan partinya. Saya orang parti, semua yang ditentukan oleh parti, kata ahli Parlimen Puar itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya keputusan parti mereka Muda ini ya mahu ya, mereka telah pun mengumumkan untuk menarik sokongan ya jika tidak diberikan jawaban. Jadi kalau dia bertanding atas blok Pakatan Harapan dan dia mau menarik sokongan, jadi percaya dia harus mengosongkan kursi ini dan biarkan PRK ya berlaku di sana di Parlimen Muar, dan Pakatan Harapan harus meletakkan calon ya untuk melawan sekiranya Syed Saddiq ini masih lagi untuk mau bertanding, pastikan kekalahan ataupun kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan.
Selasa lalu mudah mengancam untuk menarik balik sokongan kepada kerajaan campuran jika tiada penjelasan terperinci daripada Jabatan Peguam Negara berhubung keputusan menghentikan prosiding 47 pertuduhan rasuah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Itu ancaman yang dilakukan oleh mereka. Jika calon PS Hasan Kait menang di pilihan hari ini, jumlah sokongan kepada kerajaan persekutuan akan kembali kepada majoriti 2/3. Sekarang ini sudah kembali kepada 2/3 atas kemenangan pada malam semalam. Ya, jadi sahabat semua, katanya gunakan hak parlemen kita untuk mengundi dan pada masa sama pastikan bukan kita saja tapi ahli keluarga dan rakan-rakan kita keluar mengundi. Itu dia. Yang mana sidang parlimen dijadwalkan pada minggu depan, kata bekas Menteri Belia Sukan, kata kami sesuatu yang penting. Saya fikir mari kita bercakap tentang isu rakyat. Ya, jadi kalau kita lihat katanya mau bercakap pasal dengan isu rakyat, tapi apa yang kita lihat pendekatan yang dibuat oleh Parti Muda ini tidaklah seperti yang mereka nyatakan. Kita lihat mereka seolah-olah mahu ya untuk menyerang, menarik sokongan daripada kerajaan ini. Jadi kita mengharapkan kalau pastinya Muda ini mahu menarik sokongan, teruskan teruskan, dan kami rakyat ya terus mendukung kerajaan ini walaupun tidak ada 2/3. Tapi kita percaya kerajaan masih berkuasa penuh dengan adanya jumlah kursi yang begitu besar. YB juga memberikan pendekatan sederhana, seru sekutu ikut langkah yang sama. Itu antara kenyataan YB Anthony ketika berucap di Kongres DAP, dan dia turut menyeru parti-parti dalam kerajaan supaya menggunakan pendekatan jalan pertengahan untuk menarik pengundi memberikan sokongan kepada kerajaan. Katanya sebagai sebuah parti yang berlandaskan ideologi demokrasi sosial, kami mengamalkan pendekatan politik center left, kiri tengah dari segi doktrin. Kita bukannya parti komunis, katanya. Jadi jika nak kata ideologi kita demokrasi sosial dan sentris dalam pendekatan yang paling penting, dan semua parti yang membentuk kerajaan perpaduan mesti mengambil jalan pertengahan sentris supaya kita boleh menjadi satu dokongan dan menjadi pilihan kepada majoriti rakyat Malaysia, katanya. Apabila kita mengumpul kekuatan ini dan dibawa ke tengah, jadi kekuatan ini gravitinya akan berpusat di politik pertengahan, politik sederhana. Percayalah, Anthony berkata, politik pertengahan ini kuasa besar yang boleh menewaskan politik ekstrim dan politik keterlaluan oleh pihak lawan, katanya semasa berucap pada kongres yang berlangsung di Putrajaya hari ini. Lok juga menambah orang Melayu tidak perlu risau tentang DAP kerana perjuangan selaras dengan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Ini termasuk memertabatkan Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hari ini adalah persidangan pertama Kongres DAP sejak bekerjasama dengan parti dan gabungan lain untuk membentuk kerajaan pada November tahun lepas. Antara yang hadir ialah Presiden UMNO Zahid Hamidi yang telah mencipta sejarah sebagai presiden pertama parti itu menghadiri Kongres DAP. Lok menegaskan kerajaan perpaduan yang merangkumi 19 parti politik adalah satu-satunya pilihan untuk Malaysia bangkit dan mencapai kehebatan dalam aspek ekonomi dan juga sosial. Ini adalah satu-satunya kerajaan yang inklusif dan benar-benar mewakili aspirasi semua rakyat Malaysia. Tamanya, misi dalam kerajaan perpaduan adalah untuk memastikan perpaduan ini berjaya kerana bagi DAP, kerajaan ini adalah satu-satunya pilihan untuk membina semula negara dan memastikan Malaysia bangkit semula, katanya. Itu dia antara seruan dan juga pencerahan ya daripada YB Anthony Loh. Dari peringatan yang diberikan kepada daripada YB Anthony kepada Syed Saddiq ini adalah satu peringatan yang tegas. Ya, kita melihat ya dan juga rakyat menilai ya Syed Saddiq menang bukannya atas kekuatan diri mereka. Kalau kita lihat mereka tidak punya akar umbi yang kuat, mereka tidak punya jentera yang kuat ya. Kalau tidak dibantu oleh jentera daripada Pakatan Harapan ya, mungkin ya Syed Saddiq bukan berada di tempatnya sekarang ini. Kalau dia lupa, kami rakyat Malaysia pastinya akan menghumban beliau pada PRU yang ke-16 kelak. Jadi terima kasih sahabat semua. Itu pandangan saya berkaitan dengan perkara ini. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen atau pandangan anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan komen seperti budak hingusan Syed Saddiq ini dan juga walaun-walaun lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen. Mereka memberikan komen dengan emosi, fitnah,
tuduhan melampau dan juga kebencian. Ya, sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka diculik makhluk asing. Itu dia. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun cangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.